Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ketemu lagi dalam Info Bali bersama Andy Hakim. Terima kasih kerana menonton channel ini. Semoga Anda yang belum subscribe channel kami sudi untuk mensubscribe channel ini. Dan jutaan terima kasih kami ucapkan kepada Anda yang sudah subscribe dan juga kepada Anda yang support channel ini. Kami juga ingin menyatakan pada Anda, terutama Anda yang baru menonton channel kami ini, terdapat lebih 240 video di channel ini. Sebagian daripada cerita artis-artis Bollywood yang Anda usulkan, sebenarnya telah pun kami buat videonya. Sementara Anda yang meminta kami bercerita tentang pelakon-pelakon yang belum kami buatkan videonya, mohon kesabaran Anda. Terima kasih sekali lagi kerana menjadi penonton setia channel kami. Guys, kami akan teruskan dengan kisah aktor Amitabh Bachchan dalam video ini dan bagaimana Amitabh menghadapi jatuh bangun dalam industri filem Bollywood dan juga industri entertainment atau hiburan. Seperti yang kami nyatakan dalam video sebelum ini, memasuki dekad 90-an, beberapa filem lakonan Amitabh gagal di pasaran. Ini menyebabkan Amitabh mundur seketika dari dunia akting. Pada tahun 1996, Amitabh Bachchan mendirikan company-nya yang diberi nama Amitabh Bachchan Corporation Limited atau ABCL. Company ABCL ini mencakupi keseluruhan bidang entertainment termasuk memproduksi filem. Filem pertama yang diproduksi oleh Amitabh Bachchan menerusi company miliknya ABCL ini ialah filem yang berjudul Tere Mere Sapne. Filem ini memperkenalkan aktor Arshad Warsi dan pelakon filem Tamil terkenal Simran. Sambutan terhadap filem ini sederhana, tidak rugi dan tidak membuat keuntungan yang besar. Pada tahun 1997, company ABCL ini memproduksi filem Mrityu Data dan Amitabh melakukan comeback dalam filem ini. Namun sayangnya filem ini gagal di pasaran. Company ABCL milik Amitabh ini akhirnya menjadi sponsor utama untuk pertandingan Ratu Cantik Miss World Beauty Pageant Bangalore pada tahun 1996. Lanjutan daripada itu, company ABCL yang menjadi sponsor utama harus mengeluarkan perbelanjaan yang tinggi, menyebabkan akhirnya company itu tumbang. Company milik Amitabh ini telah disalah urus dan akhirnya dinyatakan sebagai company yang gagal oleh lembaga industri India. Amitabh terpaksa mencagarkan banglonya di Mumbai kepada bank untuk menutupi hutang company-nya ABCL. Dalam waktu yang bersamaan, Amitabh masih berlakon menjadi hero untuk filem-filem Bade Mian Chote Mian 1998 dan Major Sahab 1998 dan filem Surya Vansham 1999 dan masih mendapat sambutan daripada para audiens. Namun dua filem lain lakonan beliau iaitu Lal Badshah 1999 dan Hindustan Ki Kasam 1999 benar-benar gagal di pasaran. Pada tahun 2000, Amitabh Bachchan muncul dalam filem yang dibuat oleh Yash Chopra yang berjudul Mohabbatein dan filem ini disutradarai oleh anak Yash iaitu Aditya Chopra. Untuk pertama kalinya Amitabh melakonkan watak yang sesuai dengan umurnya pada waktu itu. Dia tidak lagi melakonkan watak hero. Ketika membintangi filem Mohabbatein ini usianya sudah 58 tahun. Filem ini meledak di pasaran dan Amitabh kembali memenangi award Filmfare dalam kategori pelakon pembantu lelaki terbaik. Amitabh akhirnya berpijak di bumi nyata. Dia tidak lagi memaksakan diri untuk menjadi hero seperti di usia mudanya. Ternyata setelah membintangi filem Mohabbatein, dia justru kebanjiran tawaran berlakon. Namun Amitabh berusaha sedaya upaya untuk tidak melakonkan watak ayah yang klise. Amitabh berlakon dalam filem-filem yang mendapat sambutan hangat penonton seperti Ek Rishta The Bond of Love 2001, Kabhi Khushi Kabhie Gham 2001 dan Baghban 2003. Akting Amitabh juga tetap menerima pujian daripada para pengkritik filem, misalnya menerusi filem Aks 2001, Ake 2002, Krante 2002, Kaki 2004 dan Dev 2004. Pada tahun 2005, Amitabh ditawarkan oleh pembuat filem terkenal Sanjay Leela Bhansali untuk membintangi filem yang dibuatnya berjudul Black. Amitabh berlakon menjadi guru untuk seorang pelajar yang menderita bisu, tuli dan buta yang dilakonkan oleh Rani Mukherjee. Amitabh menunjukkan akting yang paling cemerlang dalam filem ini menyebabkan walau usianya sudah tua, dia memenangi award Filmfare bagi kategori pelakon lelaki terbaik untuk kali yang keempat. Tidak hanya itu, menerusi filem Black itu juga Amitabh untuk yang kedua kalinya memenangi National Film Award untuk kategori pelakon lelaki terbaik. Ternyata filem Black ini kembali menjadikan Amitabh rebutan para perusahaan yang inginkan Amitabh menjadi duta produk mereka.
Amitabh yang memang memerlukan dukungan kewangan untuk menebus kembali banglonya yang dicagarkan kepada bank menerima semua tawaran endorsement itu. Dia menjadi duta produk bermacam-macam produk dan juga jasa atau services. Sebab itu wajahnya bermunculan dalam iklan-iklan TV ataupun iklan billboard. Pada tahun 2005 dan 2006, Amitabh muncul dalam filem bersama anaknya Abhishek, misalnya dalam filem Bunty or Bubbly 2005, Sarkar 2005 dan Kabhi Alvida Na Kehna 2006. Ketiga-tiga filem ini menjadi box office. Namun beberapa filemnya seperti Babul yang rilis pada tahun 2006 dan filem-filem Eklavya dan Nishab 2007 gagal mencatatkan box office. Namun akting Amitabh dalam filem-filem tersebut menerima pujian daripada para pengkritik filem. Pada tahun 2007, dua filem lakonan Amitabh menemui penonton. Filem-filem tersebut ialah Chini Kam, Amitabh berpasangan dengan Tabu dalam filem ini, dan juga multi-star filem, iaitu filem yang menampilkan ramai bintang-bintang berjudul Shootout at Lokhandwala, dan kedua-dua filem ini juga meledak di pasaran. Amitabh kemudiannya berlakon dalam filem berbahasa Inggeris yang dibuat oleh Ritu Parno Ghosh berjudul The Last Lear yang turut menampilkan Arjun Rampal dan Preity Zinta. Filem ini ditayangkan sewaktu berlangsungnya Toronto International Film Festival pada tahun 2007. Amitabh menerima pujian akan aktingnya dalam filem yang dianggap terbaik setelah filem Black. Filem-filem lakonan Amitabh lainnya yang menerima sambutan ialah filem Bhootnath yang rilis pada tahun 2008, Sarkar Raj, sequel daripada filem yang dibuat pada tahun 2005 yang berjudul Sarkar, dan juga filem yang berjudul Pa yang rilis pada tahun 2009. Filem yang berjudul Pa ini mendapat sambutan yang luar biasa dan menerusi filem ini Amitabh untuk kali yang ketiga memenangi National Film Award bagi kategori pelakon lelaki terbaik. Dia juga memenangi Award Filmfare untuk kali yang kelima bagi kategori pelakon lelaki terbaik juga. Amitabh Bachchan masih ingin mengeksplorasi kemampuan aktingnya dan juga popularitinya. Sebab itu pada tahun 2010 dia untuk pertama kalinya berlakon filem Malayalam yang berjudul Kandahar. Walau bagaimanapun Amitabh mengatakan dia tidak menerima bayaran untuk membintangi filem ini yang didasarkan pada kisah nyata tentang pesawat Indian Airlines Flight 814 yang dirampas atau dibajak. Setahun kemudian pada tahun 2011 dia kembali membintangi filem yang berjudul Buddha Hoga Tera Bab. Filem ini banyak menerima pujian daripada para pengkritik filem dan juga mencatatkan kutipan box office. Pada tahun 2013, Amitabh mulai berlakon dalam filem Hollywood yang berjudul The Great Gatsby. Dalam filem ini yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio dan Tobey Maguire, Amitabh hanya membuat penampilan istimewa. Di Bollywood, Amitabh meneruskan karya lakonannya. Pada tahun 2014, dia membintangi sequel filem Bhootnath yang berjudul Bhootnath Returns. Setahun kemudian pada tahun 2015, Amitabh muncul menjadi pelakon utama bersama-sama dengan Irfan Khan dan Deepika Padukone dalam filem Piku. Filem ini juga mendapat pujian daripada para pengkritik filem dan meledak di pasaran. Media Daily News and Analysis DNA mengatakan filem Piku ini adalah di antara 10 filem lakonan Amitabh Bachchan yang menampilkan akting yang cemerlang. Menerusi filem ini, Amitabh Bachchan memenangi National Film Award untuk kategori pelakon lelaki terbaik untuk kali yang keempat. Selanjutnya pada tahun 2016, Amitabh muncul dalam filem yang berjudul Pink. Para pengkritik filem memuji akting Amitabh yang cemerlang dalam filem ini. Hampir semua media di India memberikan review yang positif tentang filem ini seperti Hindustan Times, The Times of India, NDTV, Indo-Asian News Services IANS, The Guardians dan lain-lain. Terdapat beberapa filem lakonan Amitabh Bachchan untuk tahun 2021 ini iaitu Brahmastra, Chehere, June dan Butterfly. Sementara untuk tahun 2022 dia juga akan muncul dalam filem Mayday dan Goodbye. Amitabh Bachchan adalah figure yang amat terkenal di India. Ini menyebabkan para politikus beriaya untuk mengajak Amitabh memasuki dunia politik. Pada tahun 1984, Amitabh Bachchan yang berhenti seketika dari dunia lakonan memasuki politik dengan menyertai parti politik yang dipimpin oleh Rajiv Gandhi. Amitabh sempat bertanding dalam pemilihan umum dan memenangi pertandingan itu dengan jumlah yang tinggi. Walau bagaimanapun, karya politiknya hanya berlangsung seketika, yaitu sekitar 3 tahun. Amitabh diberitakan banyak terlibat dengan tuduhan skandal, walaupun akhirnya terbukti tuduhan itu adalah rekayasa.
Walaupun Amitabh menarik diri daripada menjadi calon dalam parti politik di India, namun sebenarnya dia masih terlibat membantu sahabatnya Amar Singh daripada parti Samajwadi. Menurut info, ketika company milik Amitabh ABCL menghadapi krisis kewangan, temannya Amar Singh inilah yang banyak membantu Amitabh. Amitabh tidak berminat dengan politik, namun isterinya Jaya Bachchan justru menyertai parti Samajwadi itu dan menjadi anggota parlimen hingga sekarang. Selain pernah terlibat dengan politik, Amitabh juga terkenal sebagai presenter TV. Pada tahun 2000, Amitabh Bachchan dipilih untuk menjadi host musim pertama program Kaun Banega Crorepati KBC yang merupakan adaptasi daripada game show TV British yang berjudul Who Wants to be a Millionaire. Show ini mendapat sambutan yang hangat daripada rakyat India. Ketika mengendalikan show tersebut untuk musim yang kedua, Amitabh jatuh sakit dan musim kedua ini terpaksa dipendekkan. Di musim yang ketiga, Shah Rukh Khan yang dipilih menggantikan Amitabh. Namun untuk musim selanjutnya, kembali Amitabh yang menjadi host. Hanya musim ke-8 Amitabh tidak menjadi host. Dan hingga tahun 2021 ini, show ini masih mengekalkan Amitabh menjadi hostnya. Selain menjadi host untuk program Kaun Banega Crorepati, Amitabh juga dipilih untuk menjadi host program reality TV Bigg Boss musim yang ketiga pada tahun 2009. Pada tahun 2014, Amitabh memulai debutnya sebagai pelakon siri TV yang berjudul Youth. Selain itu, Amitabh Bachchan yang memiliki suara bariton juga selalu dipilih menjadi narator untuk filem-filem Bollywood. Dia menjadi narator untuk meminjamkan suaranya dalam filem-filem diantaranya Bawarchi 1972, Hello Brother 1999, Lagan 2001, Fantush 2003, Parinita 2005, Jodha Akbar 2008, Rawan 2011, Kahani 2012, Kristri 2013 dan lain-lain lagi. Selain itu, Amitabh Bachchan juga terlibat dalam kerja-kerja sosial dan banyak memberikan santunan untuk membantu golongan yang miskin. Amitabh juga dipilih oleh UNICEF untuk menjadi duta kebaikan untuk para penderita polio pada tahun 2002. Dia juga turut menyertai kempen Save Our Tigers, iaitu kempen melindungi haiwan-haiwan liar di India. Pada tahun 2014, Amitabh meminjamkan suaranya dalam bahasa Hindi dan Inggeris untuk software TeachAids. Pada tahun 2020, Amitabh Bachchan membantu pemerintah India dengan mempromosikan pesanan kesihatan umum khususnya tentang COVID-19. Namun kempen yang menggunakan suara beliau dihentikan bila dia sendiri dan anggota keluarganya didapati terkena simptom COVID-19 tersebut. Oke guys, kami akan bahaskan tentang kehidupan pribadi aktor Amitabh Bachchan ini dalam bagian terakhir di video yang akan datang. Mohon kesabaran Anda. Oke, viewers tersayang, itu saja untuk kali ini. InsyaAllah ketemu lagi dalam video selanjutnya. Mohon subscribe bagi yang belum dan jangan lupa share video kami dengan teman-teman Anda ya. Pendapat atau komen Anda silakan tulis di ruangan komen di bawah. Guys, kami mengalu-alukan pertanyaan dari Anda. Anda boleh bertanya apa saja tentang Bollywood yang sekarang atau Bollywood yang dulu-dulu. Kami akan coba jawab pertanyaan Anda itu. Selain ruangan komen di bawah, Anda boleh juga mengirimkan pertanyaan Anda ke Messenger Facebook kami atau DM di Instagram kami. Terima kasih kerana menonton channel ini. Terima kasih Malaysia, terima kasih Indonesia, terima kasih di mana jua Anda berada. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye for now.